Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk berkaitan Al-Muqarrun Lahu. Baiklah, saya akan menerangkan pengenalan sedikit berkenaan fiqh Al-Qadha. Manakala Al-Qadha menurut pengertian bermaksud penghakiman, iaitu satu keputusan yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah melalui satu perbicaraan berdasarkan hujah yang jelas dan nyata. Manakala fiqh Al-Qadha bermaksud kehakiman berlandaskan syariat mengikut undang-undang kehakiman yang sedia ada. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang qadha pada zaman Rasulullah. Jadi, Rasulullah SAW pernah bertindak sebagai seorang hakim bagi membicarakan pertelingkahan yang berlaku dalam kalangan anggota masyarakat. Seterusnya, baginda juga pernah mengirim para sahabatnya seperti Ali bin Abi Talib dan Muaz ibn Jabal ke Yaman sebagai seorang hakim yang mentadbir urusan perundangan yang timbul di negeri tersebut. Jadi, sebelum undang-undang keterangan yang khusus digubal, Mahkamah Syariah merujuk Akta Keterangan 1950 sebagai panduan dalam prosiding perbicaraan selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Amalan ini dapat dilihat melalui peruntukan di bawah Seksyen 131 Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Seterusnya, saya akan menyambung sedikit mengenai ikrar. Jadi, setiap dakwaan yang dibawa ke mahkamah haruslah dibawa bukti ataupun keterangan oleh pelantif memandangkan dakwaan yang dibuat adalah daripadanya. Oleh kerana itu, ulama Islam telah menetapkan satu kaedah ataupun prosedur bahawa seseorang itu akan dikira bersalah ataupun tidak berdasarkan kepada testimoni, pengakuan ataupun sumpah yang dibuat daripadanya. Jadi, ikrar adalah satu kaedah pembuktian yang paling kuat dan signifikan dalam kaedah pembuktian. Jadi ikrar secara bahasanya adalah pengiktirafan ataupun pengakuan. Mazhab Syafi'i mendefinisikan ikrar sebagai satu pemberitahuan ke atas suatu hak yang sabit ke atasnya. Manakala mazhab Hanafi mendefinisikan ikrar sebagai satu pemberitahuan secara penyataan lisan ataupun dalam bentuk dokumen yang dibuat oleh seseorang untuk menunjukkan bahawa dirinya mempunyai hak. Jadi secara kesimpulannya, ikrar adalah satu perkhabaran atau kenyataan seseorang mengenai hak orang lain ke atasnya walaupun pada masa hadapan. Jadi terdapat beberapa rukun ikrar supaya ikrar itu diterima di dalam mahkamah, iaitu mukirun, pihak yang membuat pengakuan, mukirun lahu, penerima hak daripada pengakuan, dan mukirun bihi, iaitu barang yang diikrarkan. Jadi ikrar ini disebut di dalam enakmen keterangan Mahkamah Syariah Terengganu 2001 dalam Seksyen 17-1 yang bahawasanya ikrar adalah satu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Jadi, apakah tahap pengakuan ikrar ini? Jadi, keterangan secara ikrar merupakan satu bukti yang sudah mencapai tahap yakin atau pasti, dan ia bukan sekadar membuat tekaan sahaja. Jadi, dalil pensyariatan ikrar ini disebut di dalam surah An-Nisa ayat 135 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi, iaitu yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa atau kaum kerabat kamu. Dan terdapat sebuah hadis juga yang menceritakan kisah Ma'iz bin Malik yang mengaku bahawa dia telah berzina dengan seorang wanita dan dia telah berikrar di hadapan Rasulullah SAW sebanyak 4 kali. Jadi, terdapat 3 cara untuk melakukan ikrar, iaitu pertama, ikrar secara lisan, yang kedua adalah ikrar secara bertulis, iaitu dengan menggunakan kertas rasmi, dan yang ketiga adalah ikrar secara isyarat. Ikrar secara isyarat ini untuk mereka yang tidak boleh bercakap, dan isyarat tersebut haruslah difahami, dipakai dan diterima semasa perbicaraan. Muqarrun lahu, iaitu penerima hak. Muqarrun lahu merupakan syarat yang terakhir daripada syarat sah ikrar. Muqarrun lahu bermaksud seseorang yang diakui memiliki hak untuk sesuatu benda. Dalam kitab Nizam Al-Qadha, maksud muqarrun lahu ialah seorang yang memang mempunyai hak walaupun tidak melalui ikrar yang sah. Kelayakan menjadi seorang muqarrun lahu. Dalam mazhab Hanafi, memberi syarat seperti identiti bagi seseorang muqarrun lahu harus disembunyikan supaya tidak diketahui dengan keterlaluan. Muqarrun lahu mestilah seseorang yang mampu dalam menerima hak dan kepentingan. Selain itu, muqarrun lahu juga mestilah tidak menuduh menipu dalam ikrar yang telah dibuat. Syarat ketiga ini juga digunakan pakai oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Bagi mazhab Syafi'i, identiti muqarrun lahu harus disembunyikan dan mestilah
dan mesti berhak menerima harta dari segi syariah dan kemanusiaan. Bagi mazhab Maliki pula, syarat yang disertakan sama seperti syarat oleh mazhab Syafi'i, tetapi tidak termasuk bagi syarat menyebarkan identiti muqarrun lahu. Bagi mazhab Hanbali pula, muqarrun lahu mestilah wujud ketika ikrar dibuat oleh muqarrun dan identiti muqarrun lahu mestilah diketahui. Bagi kes khas iaitu keupayaan janin manusia sebagai muqarrun lahu. Keempat-empat mazhab bersepakat bagi janin manusia adalah sah sesuatu ikrar dari segi pewarisan. Selain itu juga bersepakat sah ikrar yang dilakukan jika janin itu wujud di alam rahim ketika ikrar dibuat. Walaupun berbeza pendapat dalam tempoh janin tersebut, terdapat persetujuan dengan keempat-empat mazhab bahawa bayi itu mestilah dilahirkan dengan keadaan hidup dalam tempoh kurang daripada 6 bulan bermula dari tarikh ikrar dilakukan. Seterusnya, syarat-syarat muqarrun lahu ialah seseorang yang memihak kepada barang yang diikrarkan hadir pada penyerahan atau masih hidup ketika ikrar dilakukan. Selain itu, mestilah layak dalam menerima ikrar yang disebutkan ketika itu, orang yang dikenal pasti identitinya dan orang yang mempunyai alasan yang munasabah untuk mendapatkan barang yang diikrarkan. Seterusnya ialah asas ikrar menurut undang-undang syariah yang terdiri daripada Al-Quran, Sunnah, amal al-sahabat iaitu amalan para sahabat, ijma', qiyas dan maksim perundangan iaitu legal maksim. Jadi asas ikrar yang saya sebutkan tadi sangat penting dalam membuat penilaian bagi setiap kes yang dibicarakan agar kebenaran dapat ditegakkan. Saya bawakan contoh yang berlaku pada zaman para sahabat iaitu zaman Sayyidina Ali di mana beliau menyelesaikan masalah seorang pemuda yang kehilangan bapanya sewaktu pergi mengembara bersama sekumpulan pengembara. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ialah Sayyidina Ali menyoal siasat mereka dalam perbicaraan yang berlainan dan didapati cerita mereka berbeza berhubung dengan kes tersebut. Jadi timbul syak ke atas komplot mereka dan kemudian Sayyidina Ali meneruskan lagi siasatan dan akhirnya mereka mengaku bahawa mereka membunuh bapa pemuda tersebut. Seterusnya saya akan terangkan mengenai maksim perundangan iaitu sama seperti qawaid fiqhiyah ataupun dalam konteks perundangan disebut sebagai legal maxim. Jadi kaedah ini dapat memudahkan para hakim untuk mengeluarkan ijtihad yang relevan bersesuaian dengan kaedah semasa. Justru itu, para hakim di mahkamah syariah dapat mengaplikasikan penelitian kaedah ini dalam memutuskan sesuatu kes yang dibicarakan. Kes seterusnya adalah pensabitan kesalahan jenayah dalam Islam dengan menggunakan ikrar. Terdapat bermacam-macam jenayah dalam Islam yang menggunakan kaedah ikrar ni seperti jenayah zina, jenayah minum arak, jenayah mencuri dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, dalam kesalahan jenayah zina, ulama berbeza pendapat dalam penentuan bilangan ikrar yang mesti dilakukan. Tetapi ulama bersepakat bahawa pensabitan hukum jenayah zina dengan dilaksanakan dengan ikrar daripada pelakunya sendiri. Akan tetapi ulama berbeza pendapat berapakah jumlah bilangan lafaz ikrar yang mesti dilaksanakan. Oleh itu, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat lafaz ikrar yang dilakukan mesti sebanyak 4 kali. Akan tetapi mazhab Maliki, Syafi'i dan sekumpulan Zahariyah berpendapat sekali lafaz ikrar sahaja sudah memadai untuk menyabitkan kesalahan zina tersebut. Antara kes yang menggunakan kaedah mungkin lahu dalam pensabitan penghakimannya adalah kes Ainun binti Arifin lawan Maria binti Arifin dan Ors. Kes ini merupakan kes harta pewarisan di mana pelentif iaitu Ainun binti Arifin telah menuntut sebidang tanah yang asalnya milik ibunya ini Hindun binti Abdullah. Dalam tuntutan ini, di mana kesemua defendant bersetuju membuat ikrar dengan apa yang telah dituntut oleh plaintiff kecuali defendant kedua. Mahkamah telah membuat keputusan boleh mengikut sebagaimana defendant pertama, ketiga, keempat, kelima dan keenam telah diikrarkan. Ini kerana mengikut hukum syarak, ikrar adalah merupakan salah satu cara pembuktian yang terkuat. Ikrar yang dibuat oleh defendant tersebut pada pendapat mahkamah hendaklah diterima kerana tidak ada alasan yang membolehkan ikrar itu tidak boleh diterima. Oleh itu, orang yang berikrar dalam kes ini adalah defendant tersebut, manakala mungkin lahu dalam kes ini, yakni orang yang berfaedah daripada kes ini adalah plaintiff itu sendiri iaitu Ainun binti Arifin. Secara kesimpulannya, dapat disimpulkan dua perkara melalui perbentangan ini. Yang pertama, Islam menerima keterangan ikrar sebagai pembuktian yang diterima di dalam mahkamah. Dan yang kedua adalah Islam menghendaki agar keadilan mutlak ditegakkan dan kezaliman dihapuskan.
keadilan ini hanya akan dapat dicapai jika kita mengikut undang-undang yang adil seperti apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.